Baik, Assalamualaikum. So hari ini kita sambung sikit mengenai nilai kalori makanan. Okey, makanan ni kita kira dia, kita kira makanan ni menggunakan kalori. Contohnya kita nak contohnya kita nak berdiet lah, nak diet. Kita akan kira berapa kalori makanan yang kita nak makan pada hari itu. Kan? Sebab apa, makanan ni kalau dia kalori dia rendah, kita makan banyak pun okey lagi, kan? Tapi kalau makanan tu dia kalori dia tinggi, kan? Kamu makan banyak, jadi ia akan menyebabkan makanan kamu tu akan disimpan dalam bentuk lemak dan badan kamu akan jadi besar lah, kan? Jadi macam tu makanan ni, dia ni diukur dengan nilai kalori. Okey. Nilai kalori ni bagi sesuatu makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut dengan lengkapnya. Jadi makanan tu kita ambil 1 gram, kita bakar dia. Ni eksperimen dia, macam mana disusun eksperimen ni. Okey. Ni tabung, ada tabung uji. Dalam tabung uji tu dia letak air. Makanan dia cucuk kat sini. Ni ada jarum, cucuk. Lepas tu dia bakar makanan ni. Kemudian dia tengoklah air dalam tabung uji ni meningkat dia punya suhu dia berapa, kan? Pada mulanya suhu dia 27 contoh. Sebabkan pembakaran lengkap makanan ni dia naik sampai 30. Maksudnya dah naik 3 Celsius. Daripada 3 Celsius tu akan dilakukan lagi kiraan untuk mengetahui berapakah kalori makanan tersebut. Okey. Unit nilai kalori. Okey, tenaga yang dibebaskan oleh pengoksidaan atau pembakaran makanan lazimnya diukur dalam unit kalori. CAL tu ataupun kilo kalori ataupun joule atau kilojoule. Jadi unit SI bagi kalori ni, bagi tenaga ni apa dia? Iaitu joule per kilogram. Okey, kita pergi kepada pengukuran nilai kalori dalam makanan. Pengukuran nilai kalori dalam makanan dapat dilakukan dengan cara menggunakan radas khas yang dikenali sebagai kalorimeter bomb. Ni kalorimeter bomb. Maksudnya dalam susunan dalam alatan ni, dalam dia sama je macam ni. Sama macam ni. Makanan tu akan dibakar. Kemudian dia akan ukur, kan? Berapakah jumlah kalori yang dilepaskan oleh makanan tersebut, kan? Jadi kalorimeter bomb ni tujuannya dia nak kira berapakah nilai kalori makanan tersebut, makanan yang kita nak ukur tu. Okey, biasanya kamu tengok sini, makanan kalau berkarbohidrat ni kalori dia 16.7. Contoh makanan berkarbohidrat ni apa dia? Nasi, apa lagi? Tepung, yang makanan berasaskan tepung, kan? Tepung, nasi, roti putih. Ini karbohidrat. Kalau lemak, dia memang tinggi dia punya nilai kalori dia. Sebab itulah kita kena kurangkan makanan berlemak. Sebab kalori lemak ni tinggi, kan? Contohnya apa dia? Daging. Daging memang tinggi kalori. Sebab apa? Dalam daging tu ada lemak. Okey, kalau protein 16.7 juga dia punya nilai kalori dia. Okey. Jadi ini adalah secara umum lah jumlah-jumlah kalori untuk karbohidrat, lemak dan protein. Okey, makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalori. Jadi makanan ni, kan? Okey, nilai kalori dalam makanan dapat ditentukan dengan kuantiti karbohidrat, protein dan lemak yang terkandung dalam makanan tersebut. Jadi kan dalam satu makanan dia tak semestinya ada karbohidrat sahaja. Dia adalah campuran ketiga-tiga ni ataupun lebih daripada itu, kan? Campuran vitamin lagi, campuran mineral lagi, kan? Contohnya jangan tengok sini. Okey. Dalam makanan beras, dia ada karbohidrat 70%. Dia ada lemak 2%, ada protein 8%, 14% lagi ada air. Jadi dia adalah gabungan karbohidrat, lemak, protein, air. Jadi itu semua dia mempunyai
kalori-kalori dia yang tersendiri. Jadi nak cerita pada kamu lah bahawa makanan ni sebenarnya dia akan diukur melalui nilai kalori, kan? Nilai kalori. Jadi setiap makanan dia ada nilai kalori dia yang tersendiri, kan? Jadi kita ukur makanan ni, cara nak ukur makanan, kita tengok nilai kalori yang dia ada. Kalau kita nak ambil banyak, kalau mau ambil banyak, kamu tengok kalori dia. Kalau nilai kalori dia rendah, okey lagi lah, kan? Ni kalau kamu nak jaga makan lah, kan? Kalau kalori dia tinggi, jadi kita kurangkan. Jadi macam mana cara ukur nilai kalori ni, kan? Di dalam makmal kita ada satu alat nama dia kalorimeter BOM. Dalam bahasa Melayu, kalorimeter BOM. Okey. Dalam ni dia akan bakar makanan tu, dan nilai kalorinya akan keluar dekat skrin. Berapa nilai kalori dia ada. Okey, kebiasaannya kalau makanan yang berlemak ni, dia punya kalori dia 37.6. Kalau protein 16.7. Kalau karbohidrat 16.7 juga. Jadi kalau sini kamu dapat tengoklah, lemak ni adalah tinggi. Jadi kalau kamu makan makanan yang berlemak, kalori dia tinggi, jadi dalam badan kamu akan terbentuk banyak lemak lah, kan? Sebab apa? Kalori tinggi. Sama juga dengan karbohidrat. Kamu makan banyak pun nanti dia akan tukar jadi lemak juga. Jadi sebab tu kalori ni kita jagalah, kan? Untuk kalau kita nak jaga badan kita ni supaya sentiasa slim je, kita tak makan makanan yang kalorinya tinggi. Okey, makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalori. Okey, jadi setiap makanan kita ni sebenarnya dia mengandungi kuantiti ataupun jumlah karbohidrat, protein dan lemak, kan? Terkandung dalam satu makanan. Contohlah kamu makan nasi ayam, kan? Dia dalam nasi ayam tu mestilah nasi tu karbohidrat, ayam tu protein. Dalam ayam tu tak semestinya ada protein saja, dia ada kandungan lemak juga, kan? Maksudnya dalam satu-satu makanan tu dia ada campuran pelbagai jenis inilah komposisi makanan, lemak, protein dan juga karbohidrat. Okey, tengok contoh di sini. Kalau tengok contoh sini, okey, contohnya kalau gula, dalam gula ni ada apa? Dalam gula ni ada karbohidrat. Karbohidrat nampak ni hijau ni, kan? Dalam gula ada karbohidrat. Ni 100% gula ni sebenarnya karbohidrat. Okey, daging. Dalam daging ni 69% nya adalah air. 18% adalah protein, 13% adalah lemak. Kalau minyak sawit pula, dia sebenarnya 100% lemak. Lemak 100%. Sebab tu kadang-kadang kita ni, kamu tengok dalam pinggan sihat KKM tu, kan? Sebelum ni kita ada belajar mengenai pinggan sihat tu. Dia suruh kurangkan makanan yang berlemak, makanan berminyak. Sebab apa ni? Nak kurangkan kalori lah. Kalori dia tinggi kalau lemak ni, kan? Beras pula, dalam beras ni ada apa? 76% karbohidrat, 14% air, 8% protein dan 2% nya adalah lemak. Okey, jadi kamu sini kamu dapat tengok bahawa dalam satu-satu makanan tu dia adalah terdiri daripada ketiga-tiga ni, lemak, karbohidrat dan protein. Ada je dia dengan komposisi yang pelbagai, percentage dia yang pelbagai lah. Contoh sini dia bagi kamu lagi jadual. Karbohidrat contohnya apa dia? Nasi. Nilai kalori dia 15 kilojoule per gram. Okey, kalau roti putih 10 kilojoule per gram, gula kasar 16.5. Kalau lemak pula contohnya minyak sawit 38. Tinggi ni. Mentega 31 pun tinggi. Okey, kalau protein pula daging ayam 8 kilojoule per gram. Maksudnya 1 gram ada 8.27 kilojoule. Dia punya ni. Okey, kalau daging lembu 13.11. Sebab tu daging lembu ni dia lebih berlemak sebenarnya berbanding lagi ayam. Okey, kalau pelawas Kobe Timur ni dia rendah lah.
Kobe, timun, benda-benda bersayur ni sebenarnya dia punya kalori dia lebih rendah. Okey, kemudian dalam buku teks kamu ni dia menceritakan mengenai bagaimana kita nak buat eksperimen lah untuk mengira nilai kalori. Mengira nilai kalori. Jadi yang ni eksperimen ni kita akan bincang dalam Google Meet supaya ni kamu lebih faham lah. Sebab apa yang ni payah kalau kita ceritakan melalui video sahaja. Cuma secara briefly lah saya boleh ceritakan secara ringkas lah. Yang mana tujuan eksperimen ni untuk menganggar nilai kalori dalam beberapa sampel makanan. Okey. Pernyataan masalah sampel makanan yang manakah punya nilai kalori yang paling tinggi. Jadi kita nak kira yang mana antara makanan yang dibagi ni punya nilai kalori yang tinggi. Hipotesis, okey, kacang tanah mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi berbanding dengan roti dan ikan bilis. Sebab apa? Sebab kacang tanah ni dalam dia ada lemak, kan? Ada minyak. Jadi secara teorinya sudah tentulah dia lah paling tinggi nilai kalori. Okey, berbanding roti ni karbohidrat, ikan bilis ni protein, kan? Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasikan apa dia yang kita boleh tukar-tukar dalam eksperimen ni, makanan lah. Kita tukar dengan roti, lepas habis eksperimen satu kita tukar ikan bilis, eksperimen yang ketiga apa dia? Kacang tanah. Okey, yang bergerak balas adalah apa dia? Yang berubah, yang bila mana habis kita bakar makanan tu apa yang jadi? Perubahan suhu lah. Suhu dalam tabur uji tu akan naik. Manakala yang kita malarkan lah mestilah jisim air. Kacang tanah kamu guna 10 ml. Di mana kamu bakar roti ikan bilis pun kamu kena bakar gunakan 1 ml juga. Barulah adil. Dia kena adil, kan? Dia kena dimalarkan. Okey, yang bahan-bahan dia kacang tanah, roti, ikan bilis, kapas dan juga air suling. Okey. Macam inilah eksperimen tu telah disusunkan, ni radas dia. Kamu ingat satu-satu sebab apa ini dalam soalan eksperimen ni memang ini paling top sekali. Paling top sekali eksperimen ni lah dia untuk mengira kalori makanan. Okey, kemudian ni jadual dia. Jadual yang mana kamu nak kena isi. Nanti kita akan tengok. Okey, bila mana eksperimen tu dah siap, sebenarnya apa kita nak tengok? Ni, inilah jadualnya yang kamu kena isi. Okey, suhu awal tabung uji tu berapa? Suhu awal tabung uji ni, yang ni. Berapa? Jadi kita akan letak sini lah. Okey, suhu awal dia contoh sini 27. Suhu akhir 30 contoh. Jadi perubahan suhu letak 3 sini. Okey, jadi apa tujuan kita nak tahu perubahan suhu semua tu? Sebenarnya kita kena masukkan dalam ni. Dalam rumus ini. Melalui rumus inilah kamu dapat mengira nilai kalori. Okey. 4.2 darab dengan apa? Jisim air. Contohnya jisim air, tapi air ni dia dalam bentuk gram. Biasanya dalam soalan dia akan bagi kamu jisim air ni berapa. Contohnya 20 gram. Darabkan dengan perubahan suhu. Tadi berapa? 27 tolak dengan 30. 30 tolak 27. 3 yang naik, kan? Jadi darab letak sini 3. Okay, jisim sampel makanan biasanya dia 1 gram lah yang kita bakar tu 1 gram. Okey, 1 gram. Jadi 4.2 darab 20 gram darab dengan 3. Bahagikan dengan 1 darab 1000. Berapa? Jadi situlah kamu kira. Jadi kamu akan dapatlah nilai satu-satu ni. Okey, itu cara untuk mengira nilai kalori. Dan kamu kena ingat inilah dia punya, bila kamu tengok 4.2 ni je kamu tahu itu adalah rumus untuk mengira kalori. Okey. Jadi daripada eksperimen ni kamu tahulah bahawa setiap makanan ni boleh dikira kalorinya. 1. 2. Okey, semakin tinggi perubahan suhu dia. Contohnya kamu rebut suhu awal 27, dia naik 40. Maksudnya semakin dah tinggi. Tinggi kenaikan perubahan suhu dia tu, semakin tinggilah nilai kalori. Okey, semakin lama. Sebab apa nilai dia tinggi ni? Sebab dia terbakar lama. Sebab itulah nilai perubahan suhu tu akan naik.
Biasanya karbohidrat dia tak lama terbakar. Yang lama terbakar apa dia? Lemak. Sebab lemak ni dia berminyak kan. Selagi tak habis minyak tu, selagi tu dia akan terbakar. Okey, daripada situlah kan. Daripada situ perubahan suhu kamu tahu, kamu masukkan dalam rumus ni, maka kamu tahulah bahawa berapa jumlah nilai kalori makanan tersebut. Okey, kita dah belajar dah tadi, kita nak kira nilai kalori. Sebenarnya apa kepentingan nilai kalori ni? Okey, dia ada kesan dia kalau kita mengambil kalori yang tidak menepati keperluan individu. Ada kesan dia. Okey, selain mengamalkan gizi seimbang, jumlah kalori dalam setiap hidangan juga seharusnya menepati keperluan kalori individu tersebut untuk mengekalkan kesihatan. Okey, jadi itu tujuannya kita kita kira kalori tu. Kan? Bagaimanakah seseorang individu dapat mengesahkan sama ada pengambilan jumlah kalorinya menepati, tidak cukup atau berlebihan berdasarkan keadaan fizikal dia. Kan? Fizikal dia, kamu tengok fizikal dia pun kamu tahu dia ni kurang kalori ke terlebih kalori. Okey, bagaimanakah pengambilan jumlah kalori seseorang itu dapat menyebabkan kesan-kesan seperti gambar foto 2.4 ni kamu tengok ni. Ini dia kurus sangat. Kan? Kurus, kurang berat badan. Dia angkat tangan, nampak dia punya gitar dia ni. Nampak tulang rusuk. Jadi kita tahulah dia ni kekurangan kalori. Kan? Sepatutnya pada umur sini badan dia tidaklah sekurus ini. Kan? Tidaklah sekurus ini. Sepatutnya ada sikit orang kata badan tu. Tapi yang ni sampai nampak tulang rusuk je kita tahu dia kurang kalori. Ataupun pemakanan dia, cara makan dia mungkin tidak betul. Kalau biasa budak-budak macam ni, apa yang dia suka? Dia suka makan chicken dish. Chicken dish ataupun keropok-keropok, benda-benda yang tak ada khasiat. Sebab itulah badan dia jadi macam ini. Okey, kalau kamu tengok ni pula, yang ni macam mana? Yang ni terlebih makan, terlebih kalori. Makan apa dia? Makan KFC, makan hotdog, burger, makan pula tengah-tengah malam. Kan? Makan burger pula 5 biji baru kenyang. Jadi dia terlebih kalori. Kan? Dia terlebih kalori. Kan? Okey, amalan pemakanan yang tidak sihat seperti makan waktu makan yang tidak sewajarnya dapat menyebabkan masalah malnutrisi, obesity, anoreksia nervosa, arteriosklerosis. Okey, yang ni, ini penyakit-penyakit ni disebabkan oleh makan pada waktu dan juga jumlah makanan yang diambil adalah sama ada terlebih sebenarnya. Okey, kalau malnutrisi ni dia makanan tu apa dia? Dia hanya makan karbohidrat je, protein tak ada. Dia kekurangan protein pula. Obesity ni dia terlebih makan, ambil yang lemak pula, terlebih kalori je, lebih je, badan jadi besar. Okey, anoreksia nervosa ini dia tahan makan ni kan. Dia tahan makan sebab apa? Dia tengok dalam cermin makanan badan dia besar, jadi dia tak nak makan. Dalam jadi kurus kelengking, itu anoreksia nervosa. Arteriosklerosis maksudnya salur darah dia tu ada lemak. Kan? Jadi menyebabkan salur darah dia tu tersekat lemak dia, tersekat kan, darah tak pergi, tak boleh lalu. Okey, diabetes mellitus, kencing manis, tekanan darah tinggi, trombosis, iaitu dia salur darah dia tu dah memang sangkut terus, ada lemak tersangkut terus. Okey, stroke sama juga. Serangan penyakit jantung. Okey, ni berlaku pada biasanya orang yang obes dan juga penyakit jantung. Rajah 25 menunjukkan beberapa contoh punca masalah kesihatan serta kesannya terhadap individu. Jadi kamu dapat tengok sendirilah bila mana seseorang itu dari segi kalorinya terlebih ataupun terkurang. Okey. Masalah kesihatan ni, okey, dia ada punca dia dan dia ada kesan dia lah. Di mana kamu tengok kalau obesity ni, apa punca dia? Punca dia adalah dia mengambil makanan yang tinggi nilai kalorinya secara berlebihan untuk jangka masa yang panjang. Bukannya seminggu tu dia makan roti canai tiap-tiap malam, esok obes, tak. Dia ambil dalam 2 tahun. Memang selama belajar dekat fast track ni,
Tiap-tiap malam pergi kedai mamak, makan tengah-tengah malam selama 2 tahun. Kamu tengok badan kamu akan jadi macam mana, kan? Jadi kesan dia apa dia? Kesan dia meningkatkan risiko menghidap penyakit seperti diabetes mellitus, arteriosklerosis dan tekanan darah tinggi. Okey, anoreksia nervosa ni pula ialah keengganan seseorang individu untuk makan kerana terlalu risau akan kenaikan berat badan. Ini biasanya terjadi pada siapa? Individu perempuan. Biasanya. Kan? Dia tengok kat cermin, dia nampak badan dia gemuk, padahal dia tak gemuk, dia kurus kelengking. Jadi dia tahan makan, dia tak nak makan. Okey, mengidap masalah kesihatan seperti malnutrisi dan boleh membawa maut. Sebab apa? Dia memang tak nak makan. Dia tahan makan, badan dia kurus kelengking dah. Dia tahan lama-lama memang jadi kurus betul. Dan dia mati disebabkan oleh apa? Sebab kekurangan zat makanan lah. Okey, aterosklerosis. Okey, penyakit ni adalah pemendapan kolesterol sebenarnya pada dinding arteri. Dinding arteri dia penuh dengan apa dia? Kolesterol. Dia menyebabkan apa? Lumen, iaitu lubang arteri tu. Kan? Ya betul, lubang urat tu. Urat yang bawa darah tu, kan? Dia punya salur dia tu penuh dengan kolesterol. Jadi itu menyebabkan apa? Tekanan darah tinggi, risiko tekanan darah tinggi, kan? Dan juga dia akan sakit jantung dan kemungkinan akan dapat stroke. Okey, diabetes mellitus ni kencing manis. Diabetes mellitus ni nama bahasa saintifik dia, kan? Bahasa Melayu dia kencing manis. Mengambil makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula untuk jangka masa yang panjang, 2 tahun minum ais Sprite je, tiap-tiap malam pula tu minum ais Sprite, Coca-Cola cukup 3-4 tahun memang akan dapat diabetes. Okey, menjejaskan penglihatan, kesihatan ginjal dan sistem saraf, luka lambat sembuh. Ini biasalah. Biasanya kalau kita nak detect, mula dengan apa, kita tengok luka dia lambat sembuh. Gula dia tinggi, luka akan jadi lambat sembuh. Okey, tekanan darah tinggi. Okey, mengambil makanan tinggi garam untuk jangka masa yang panjang. 5-6 tahun. Makanan dia memang kalau tak ada garam dia tak kenyang. Jadi makanlah garam, kan? Tambah lagi dengan Ajinomoto. Jadi lama-lama dia akan dapat sakit jantung dan stroke. Jadi keadaan ni kita panggil dia tekanan dalam darah dia terlalu tinggi. Okey, kita pergi kepada corak pemakanan masyarakat Malaysia. Ini adalah salah satu tajuk baru sebenarnya dalam KSSM ni. Inilah tajuk baru, kan. Sebelum ni kita tak ada belajar ni, tapi baguslah ada perkembangan lah. Yang mana kita dapat tengok sendiri, kita ni sebenarnya kebanyakannya kita makan apa? Ni perkataan ni 24 jam. Tak berhenti makan, kan. Pukul 2 pun pergi lagi restoran mamak. Turun lagi, mentang-mentang lah kedai buka, kan. Pesan pula apa dia? Roti canai. Roti canai tu kita tahulah daripada dia tinggi dengan lemak, kan. Makan lewat malam. Lepas tu makan pula 24 jam. Tak tahu masa, tak tahu bila. Padahal bila mana makanan kita ni kita masukkan dalam perut kita ni dalam waktu yang berbeza, kan. Tak tetap lah. Hari ni makan pukul 2, esok makan pukul 4. Esok, jadi kita tak tetap. Biasanya kita boleh dapat gastrik, kalau macam ni, kan. Boleh dapat gastrik. Okey. Kesihatan badan manusia bukan sahaja dipengaruhi oleh pengambilan jumlah kalori yang menepati keperluan, tapi juga bergantung pada corak pemakanan seperti waktu makan dan jenis makanan. Jadi waktu makan ni sebenarnya penting. Waktu makan ni sebenarnya penting. Kalau hari ni makan pukul 1, pastikan esok pun makan pukul 1. Paling lewat pun pukul 2. Kalau kita lewat lagi sampai pukul 4, jadi orang kata apa, badan kamu tu tak tahu pukul berapa patut hasilkan asid kat perut kamu ni, kan. Pukul berapa patut keluar. Pukul 1 makanan tak datang lagi, asid dah keluar dah, jadi boleh jadi luka dalam perut. Jadi lalas dia akan jadi gastrik. Okey, dan juga jenis makanan lah, kan. Kita ni biasanya Malaysia ni dia suka makanan manis sebenarnya. Sebab itulah kebanyakan daripada kita ni perutnya boroi.
Kan, umur tak sampai 50 lagi dah perut boros. Sebab apa? Kita suka makanan manis. Lama-lama manis ni dia akan jadi lemak dalam badan kita. Okey, dan juga kalau biasa kita ni suka apa, roti canai, kan? Roti canai, nasi lemak. Okey, di Malaysia terdapat pelbagai jenis restoran, terutamanya restoran makanan segera yang beroperasi sepanjang masa. Mengapakah restoran-restoran ini beroperasi sepanjang masa? Dah tentulah nak duit. Dah tentulah nak duit dan juga permintaan sebenarnya. Orang Malaysia ni yang minta. Kan? Jadi di Malaysia ni dia terdapat pelbagai jenis restoran sebenarnya, dan restoran tersebut dibuka sepanjang masa. Jadi sudah tentulah ia akan menggalakkan lagi pengambilan makanan yang tak tahu masa bila, dan juga makanan tu berlebihan dan berlemak. Bahkan bayangkan kamu ambil makanan yang tinggi kalori di tengah malam. Sudah tentulah tak lama badan akan jadi besar dan obes dan pelbagai penyakit lah yang akan datang. Okey, kamu tengok situ. Kalau gula berlebihan apa jadi? Menyebabkan obesiti. Obesiti. Gigi jadi rosak. Sebab apa? Makan terlalu lebih. Ngunyah saja. Jadi